Politik negara, sekali lagi, menjadi perhatian ramai apabila bekas ahli parlimen Damansara, Tony Pua, hadir memberi keterangan kepada pihak polis susulan. Kenyataannya di Facebook berkaitan rukun negara dan kuasa institusi Raja-Raja Melayu di Malaysia. Isu tersebut mencetuskan perdebatan hangat dalam kalangan masyarakat kerana ia melibatkan sensitiviti berkaitan perlembagaan persekutuan, institusi diraja, serta keharmonian kaum di negara ini. Menurut laporan media, Tony Pua dipanggil bagi membantu siasatan selepas kenyataannya didakwa menyentuh perkara berkaitan had kuasa Raja-Raja Melayu. Walaupun beliau menegaskan bahwa kenyataan tersebut dibuat dalam konteks perbahasan akademik dan prinsip demokrasi berperlembagaan, ramai pihak berpendapat bahwa isu membabitkan institusi diraja tidak boleh dipandang ringan kerana ia termaktub sebagai salah satu asas utama negara. Malaysia merupakan sebuah negara yang mengamalkan sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Dalam sistem ini, yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja Melayu mempunyai peranan penting sebagai simbol perpaduan, kestabilan politik, dan pelindung kepada agama Islam, serta hak-hak Melayu dan Bumi Putra, seperti yang termaktub dalam perlembagaan. Oleh itu, sebarang kenyataan yang dilihat mempertikai atau memperdebatkan kedudukan institusi diraja sering mengundang reaksi sensitif dalam masyarakat. Kes ini turut membuka semula perbincangan mengenai kebebasan bersuara di Malaysia. Dalam sebuah negara demokrasi, setiap individu mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan pendapat. Namun begitu, kebebasan tersebut tetap tertakluk kepada undang-undang serta batas tertentu, khususnya apabila melibatkan isu kaum, agama, dan institusi diraja, atau lebih dikenali sebagai 3R. Kerajaan sebelum ini juga berkali-kali memberi amaran supaya rakyat tidak memainkan isu sensitif yang boleh mengganggu keamanan negara. Di media sosial, reaksi rakyat dilihat bercampur-campur. Ada yang mempertahankan Tony Pua atas alasan beliau hanya menyuarakan pandangan berdasarkan tafsiran terhadap sistem demokrasi modern. Namun tidak kurang juga yang menganggap kenyataan tersebut tidak wajar, kerana boleh menimbulkan salah faham terhadap kedudukan Raja-Raja Melayu dalam sistem pemerintahan negara. Malah ada pihak mendesak tindakan tegas diambil bagi memastikan keharmonian dan rasa hormat terhadap institusi diraja terus dipelihara. Dalam masa sama, isu ini juga memberi tekanan politik kepada parti-parti dalam kerajaan perpaduan. Beberapa pihak pembangkang menggunakan kontroversi tersebut untuk menyerang kerajaan dengan mendakwa terdapat pemimpin tertentu yang terlalu bebas menyentuh isu sensitif. Keadaan ini sekaligus menunjukkan bahwa politik Malaysia masih sangat dipengaruhi oleh sentimen kaum, agama, dan institusi diraja. Penganalisis politik berpendapat bahwa semua pihak perlu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kenyataan, terutama di media sosial. Dalam era digital hari ini, sesuatu kenyataan boleh tersebar dengan pantas dan mudah dimanipulasi, sehingga mencetuskan ketegangan dalam masyarakat. Oleh itu, pemimpin politik seharusnya menjadi contoh dengan mengutamakan keharmonian serta menghormati asas-asas utama negara. Apa yang berlaku terhadap Tony Pua juga menunjukkan bahwa pihak berkuasa memandang serius isu melibatkan institusi diraja dan rukun negara. Siasatan yang dijalankan diharap dapat dilakukan secara adil serta profesional tanpa dipengaruhi tekanan politik mana-mana pihak. Pada masa yang sama, rakyat juga diingatkan supaya tidak membuat spekulasi berlebihan sehingga boleh mengeruhkan lagi keadaan. Kesimpulannya, kontroversi melibatkan Tony Pua ini bukan sekadar isu politik biasa, tetapi turut melibatkan sensitiviti nasional yang menjadi tunjang kestabilan negara. Semua pihak, tanpa mengira latar belakang politik, perlu menghormati perlembagaan, rukun negara,
dan institusi Rojaraja Melayu demi memastikan keamanan serta perpaduan rakyat Malaysia terus terpelihara.